faham, saya nak mengerjakan haji ni, saya nak buat apa? First, saya kena buat apa? Second, saya nak buat apa? Kenapa, tuan-tuan? Kerana kadang-kadang berlaku dalam kalangan jemaah, dia mengerjakan tawaf, dia mengerjakan umrah, dia mengerjakan haji, dia turun ke Masjidil Haram, dia pergi sa'i dulu mula-mula. Bila orang tanya dia, haji dah habis dah, buat apa ni umrah? Dah, haji buat macam mana? Saya buat sa'i, buat tawaf. Nampak tak, tuan-tuan? Berlaku ketidakfahaman. Kenapa? Kerana ketidakjelasan perkara yang paling asas sekali dalam mengerjakan ibadat haji. Oleh sebab itu, kalau kita tengok kat sini, perbandingan di antara rukun haji dan wajib haji. Rukun haji perkara yang asas yang perlu dilakukan oleh jemaah haji. Sengaja terlupa, maka hajinya tak sah. Tapi wajib haji, berlaku perkara-perkara yang meninggalkan perkara wajib haji, maka di situlah kita akan belajar ba'dam. Nanti dalam slide-slide seterusnya bersama dengan ustaz dan ustazah selepasnya. Untuk yang ni saya nak tekankan kepada tuan-tuan tentang pergerakan supaya kita tak lost. Lepas ni saya nak buat apa, lepas ni saya nak buat apa. First kali, niat ihram haji. Kita niat ihram haji berlaku sama ada di rumah, dalam kapal terbang, sebelum kita landing, semasa kita sampai di miqat kita, kita niat ihram haji. Maka pergi kepada wajib haji, niat di miqat. Sama ada on the dot di miqat, qanu manazil, ataupun sebelumnya, maka kita dah dikira melakukan wajib haji. Iaitu perkara yang pertama, wajib haji itu niat di miqat. So kita nampak tak catat alih dia daripada rukun haji, iaitu niat ihram haji, lepas tu niat di miqat, benda yang berlaku serentak. Cuma di miqat itu adalah wajib haji. Kenapa? Kalau kita melepasi miqat, akan berlaku isu dam. Ini kita akan bahaskan dalam slide-slide yang seterusnya, perbincangan seterusnya, kita tak perlu bincang lagi sekarang. Yang kita perlu faham, niat ihram haji, niat di miqat. Yang ketiga ialah, maka berlakulah pantang larang haji. Sangat detail perbincangan pantang larang haji ni, larangan ihram ni yang kita perlu faham. Apabila kita telah melakukannya, maka dalam keadaan kita dah berihram, kita ada perkara-perkara larangan ihram. Itu step yang ketiga. Dan step yang keempat, setelah kita sampai di Mekah, contohnya kita, bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu', itu pun kita akan bahaskan dalam siri seterusnya. Kita bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu', mereka akan buat tawaf, mereka akan buat sa'i, bagaimana pula orang mengerjakan haji ifrad seterusnya. Tetapi kita ambil kepada step yang keempat, wukuf di Arafah bila kita mengerjakan ibadat haji. Okey, itu catat alih kita. Tetapi perincian kita akan bahaskan. Once saya sampai di Mekah, saya nak buat apa? Once saya sampai di Madinah, saya nak buat apa? Itu perbincangan detail. Tetapi untuk secara amnya, generalnya, pertama, niat ihram haji. Kedua, niat di miqat. Ketiga, larangan ihram telah berlaku ke atas dirinya. Keempat, amalan ialah wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah, kita akan berada di sana, berdoalah kita, berzikirlah kita. Orang tanya, wukuf di padang Arafah ni nak buat apa? Duduk senyap macam tu je ke? No. Kat sinilah yang seperti mana yang saya terangkan awal-awal tadi. Membiasakan diri kita dengan amalan-amalan sunat. Cabaran bagi kita, tuan-tuan, dalam keadaan suasana manusia yang ramai, dalam keadaan suasana yang tidak selesa, kurang selesa, berpeluh-peluh, kita melakukan amal ibadat. Tengah-tengah hari, pukul 12 tengah hari, kita berzikir, berdoa, bertadarus, hinggalah terbenamnya matahari. Kita akan bergerak untuk meneruskan pergerakan kita pada step yang kelima, iaitu wajib haji berkaitan dengan mabit di Muzdalifah. Dan seterusnya, selepas kita selesai step yang kelima, kita akan pergi step yang keenam yang juga merupakan wajib haji, itu melontar Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah. Ingat, tuan-tuan, ini juga akan dibincangkan dengan secara detail. Sebab ada berlaku dalam kalangan jemaah keliru. Oh, sebut melontar, kenapa bermula di Jamratul Kubra? Kan kita kena melontar jumrah yang pertama, kedua, ketiga, ula, wusta dengan kubra. Ini juga ada kekeliruan dalam kalangan jemaah yang kita akan bincangkan dalam siri-siri seterusnya. Tetapi apa yang saya nak highlightkan kat sini untuk catat aliran mengerjakan ibadat haji, bagi slide ini, step yang keenam ialah melontar Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah. Dan
pergi kepada bergunting dan bercukur. Okey, kita bergunting bercukur sebagai tahallul, kita tanda kita tahallul, berlaku step yang ke-7. Dan kalau kita tengok step yang ke-8, kita akan mabit di Mina bila pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Tuan-tuan, bila sampai siri-siri slide kita yang ustaz-ustaz akan cerita, ustazah akan cerita berkaitan dengan ibadat ini, saya mohon kepada tuan-tuan study dulu di rumah. Baca dulu di rumah, tengok dulu slide, Google, tengok, belajar dulu. Semoga bila kita ustaz mengajar, ustaz berbincang dalam siri-siri seterusnya berkaitan dengan amal ibadat ini, kita tak lost, kita tak orang kata kita tidak terkapai-kapai. Pemahaman kita tu jelas, ditambah dengan penerangan ustaz dan ustazah. Kerana bagi mereka yang tidak melakukan pengajian awal, dia akan hilang punca bagaimana pergerakan tadi. Oleh sebab itulah, selepas kita bergerak daripada step yang ke-7, dia akan pergi step yang ke-8, iaitu mabit di Mina, dan seterusnya step yang ke-9 ialah melontar di ketiga-tiga jumrah. Tuan-tuan akan belajar apa itu tahallul awal, apa itu tahallul sani, apa itu nafar awal, apa itu semuanya akan belajar. Dan jangan timbul kekeliruan. Oleh sebab itulah kena fokus mengikuti kursus asas haji yang disediakan oleh tabung haji daripada awal sampai akhir, tanpa miss. Okay, tanpa miss. Pemfokusan tersebut membantu kita, memudahkan kita memahami untuk melakukan amal ibadat haji. Baru kita pergi step yang ke-10, iaitu tawaf, step yang ke-11 sa'i, dan last kali tertib pada kebanyakan rukun. Hatta perkara yang ke-12 tertib pada kebanyakan rukun akan dibahaskan oleh ustaz-ustazah kita pada siri-siri selanjutnya. Kerana kita kena faham betul apa makna perkataan tersebut, apa tuntutan-tuntutannya. Dan tuan-tuan boleh tengoklah kat sini, secara generalnya, secara umumnya, bagaimana perkaitan di antara rukun haji dan wajib haji berlaku. Dan slide yang terakhir saya sebagai kesimpulan untuk tajuk penyucian jiwa pada hari ini, sebelum kita pergi kepada soal jawab, sebab saya tengok dah banyak dah soal jawab yang telah dilontarkan.